Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Doa saya anda sihat. Begitu juga dengan Syarul Azam, driver Datuk, siapa pula tu? Saudara Mustafa Ilyas, saudara Alif Yamin Kabari, waras. Begitu juga Puan Siti Mat Zam, saudara Satria Setiawan daripada Mengelembu, saudara Osman Abu, apa khabar anda semua? Saudara Mazli Syamsuddin, jangan lupa like, share dan subscribe. Alif Yamin, lama berbenar nak bubarnya, sabar dulu saudara. Apa khabar Joka? Semoga sihat selalu ya. Atuk Wak Chang Syamsuri, salam. Saudara Muhammad Asri DR, sama Muhammad Asri Dir, dari Kuantan Pahang. Begitu juga Piknik Juragam, saudara Ramli Karim, apa khabar orang Keluang? Semoga sihat walafiat. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan Pahang, saudara Ali Abdullah, saudara Roy Pa dari Terengganu, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat ya. Saudara Hasnan Hasni, Puan Marabiah Abdullah, selamat malam. Saudara Abdullah Abdul Manap, saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Wan Ismail Wan Abdullah, waalaikumsalam. Saudara Razalan Jalani, Puan Nur Maria, waalaikumsalam. Semoga semuanya sihat walafiat saudara. Begitu juga dengan Aini Zul, Mio Talib, Nur Hisha Muhammad, salam dari Ampang katanya ya. Saudara Muhammad Mazam Mat Salim dari Bintulu, Sarawak. Saudara Abu Nem, saudara Idris Amin Nordin, Aiman Muhammad Isa Mai, Mi Danis, terima kasih hantar Papa Bintang pada saya, Isyak Makno. Begitu juga saudara Muhammad Musa Muhammad, apa khabar Raja Kamal Raja Bazian, moga sihat ku, orang Sungai Petani. Saudara Anwar Samad, saudara Al-Jabar, terima kasih. Saudara Fazli Yana, jangan lupa saudara like, subscribe and share juga di Instagram. Saudara Aziz Izam, ini teman kita di Instagram ya saudara. Saudara Hazrul Ali, Yumon Waras, Abdul Hamid, Azhar Tuk Kaya, Joka Aziz Izam, Joka Karim, Aziz Izam. Di left ada Roslan Arifin saudara. Mentiah Obari, Cik Rosli, Aziz Azam, Roslan Arifin, Azli 2574 dan Zazi Bohari, Madam Mat Amikaya, Mat Amikaya ini di Instagram. Jangan lupa saudara like and share dan subscribe saudara. Begitu juga teman-teman di Facebook, saudara SL Service Absorber, waalaikumsalam. Saudara Long, Robiah binti Osman, Abu Jali, Mito Biti, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, Puan Rusni Koringot daripada Sarawak, Osman Kamil. Saya mohon maaf saudara. Malam ini saya tak dapat memberi pencerahan ya. Datuk Cini hadir bosku terbaik, saudara Muhammad Azam, saudara Mac Azman. Cini hadir bosku terbaik, Puan Noriah Ahmad dari Hutan Melentang Perak, Osman, Siti Zubaidah dari Taiping, Wan Azwa, SS Service, minta jasa like and share dan subscribe. Osman Abdullah, Mentiah Tobari, saudara Miben, Opah Aizir, Puan Aminah, apa khabar Kak Minah dari Terengganu ya. Saudara Razmi No, Jamil Abdul Rahman, sahabat kita dari Jepun tu, tak nampak mukanya pun lagi. Cik Medan, kan tak sebut nama dia, dia marah pula saya tu. Puan Munim Ahmad, saudara. PY Hidayat. Baik saudara, kerana tiada ini pencerahan tentang kedudukan COVID-19 saudara. Saudara Raja Kamal Raja Bazanku sekarang berada di Bukit Raja Kelang, rumah anak nombor 2. Okey, selamat beristirahat bersama keluarga. Baik saudara, jangan lupa ini kita masuk sedikit. Mohon ambil masa untuk e-commerce ya saudara Raja Kamal. 55. E-commerce kita jangan lupa saudara, jika saudara punya produk hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Berhubung dengan Al-Azhar dan bolehlah memesan haruman setangi bakur
dan juga wangi-wangian dari Timur Tengah serta gula O, saudara, untuk kesihatan. Begitu juga, jangan lupa Siti Farehah di talian 017 711 4300, dendeng manis Siti Farehah. Bagian di Lembah Kelang, buah-buahan itu boleh terus dihantar ke rumah saudara. Hubungi saudara Syauqi 012 357 5703. Dan akhir sekali tentulah Popiah Sira Lady Maria. Mungkin sejak ni dalam seminggu ni dia tak dapat production, dia tak bersihat. Tapi bagaimanapun bolehlah tinggalkan pesanan, insya-Allah akan disantuni oleh anda. Itu saja saudara e-commerce kita. Baik. Kita mulakan dengan naluri kehidupan. Saudara, nilai ibadat seorang hamba akan diukur berpandukan pada keikhlasannya saat kita beramal. Jadi setiap amal ibadat yang dilakukan tanpa ikhlas, saudara, tidak akan memberi makna apa-apa, walaupun di mata umum mendapat pujian. Dan ketahuilah, pujian itu akan menghasilkan rasa riak sekaligus akan memadamkan rasa ikhlas kita pada Allah SWT. Sebab itu saudara, berhati-hatilah. Jadi mereka yang melakukan amal ibadat seikhlas hati dan mengharapkan redha Allah akan merasai ketenangan dalam hidupnya. Ini kerana tidak ada sifat menunjuk-nunjuk atau membanggakan diri kepada masyarakat. Mereka juga tidak pernah memikirkan apakah amal ibadatnya selama ini dipuji orang ataupun tidak. Apa yang penting, saudara, adalah amalnya diterima oleh Allah. Manakala mereka yang tidak ikhlas hanya melakukan amal ibadat itu apabila ada orang melihat dan memujinya. Saudara, kita harus ikhlas kerana rasa takut terhadap siksaan Allah dan mengharapkan pahala yang melimpah-limpah. Ya, saudara Rusi Yunus, saudara Syabi, saudara Azman Syabri, Syekh Al-Khatib, Johari Rahim, selamat malam. Ikhlas juga waktu melakukan ibadat kerana seharusnya didorong oleh rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita harus ikhlas beribadat kepada Allah semata-mata didorong oleh sesuatu kesedaran bahawa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan hanya Allah lah yang berhak disembah. Ikhlas dalam melakukan pada tingkat pertama dan kedua dengan mengharapkan balasan pahala dari Allah. Sementara yang ketiga dilakukan dengan hati yang tulus suci tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. Jadi bagaimanakah cara mengetahui sama ada ibadat seorang itu dilakukan ikhlas kerana Allah ataupun dilakukan semata-mata untuk mengharapkan pujian sama manusia? Ya, ciri pertama, ia tidak menonjolkan dirinya atau mencari nama ketika melakukan amal ibadat ataupun ketika memberi sedekah. Saudara tunjuk kat orang, ni berapa banyak bagi, 100, 200, 1000. Itu pemberian tidak ada keikhlasan. Kedua, tidak hairan dengan pujian orang sekeliling kerana mereka tahu hanya Allah yang layak dipuji. Serta, ia tidak mengharapkan apa-apa balasan dan merasakan amal ibadat itu merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada penciptanya. Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan, meskipun dengan tujuan baik, kerana apa yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Ingat saudara, semua amal kebajikan dilakukan tanpa mengira sama ada ia besar ataupun sekecil-kecilnya. Saudara Mak Yusof, Saudara Wati Ainul, Saudara Azli, Aunty Eli. Ya, saudara, jangan lupa. Apa khabar Saudara Fuang Abu, Johari Rahim, katanya hendak bersama dengan UMNO, lambat lagi lah tu. Puan Mariam Putih, ya, Saudara Zaman Jamil, Saudara Mutalib Meknun. Saudara, baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, akan datang kepada manusia satu ketika nanti tahun-tahun yang penuh tipu daya, pendusta dipercayai dan yang jujur didustakan, sedang pengkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati. Ini merupakan hadis riwayat Al-Hakim. Saudara, ingat saudara, saya baca sekali lagi, akan hadir kepada manusia satu ketika nanti tahun-tahun yang penuh tipu daya, pendusta dipercayai dan yang jujur didustakan, serta pengkhianat diberi amanah, sedang orang-orang yang amanah dikhianati. Saudara, berhati-hati diri kita. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman kata-kata mutiara petikan daripada hadis itu. Sekarang ini adalah jaluran kehidupan yang perlu kita lalui. Sekarang ni sudah masuk waktu-waktu sebagaimana yang dikatakan itu. Pendusta dikatakan benar, sedangkan orang yang ikhlas
Orang yang melaksanakan tugas dengan baik, maka dinistakan. Saudara Abu Bakar, Saudara Nur Rashidin, Zul, FFZ dan Manpol. Saudara Muhammad Rosli, Nawaitu, Azri Muhammad, Amran Sul. Saudara Amran Said, tak baik tuduh begitu. Sabar. Kita kena tunggu apa keputusan mahkamah. Jangan kita menuduh orang, saudara. Saudara Mat Spana, saudara Jaj Al-Amin. Saudara, mungkin kita boleh mengeluarkan pandangan dan pendapat, tetapi jangan menuduh. Jangan kita menjatuhkan hukuman. Biarlah mahkamah menjatuhkan hukuman. Sekarang ni memang benar, saudara. Saudara Coca-Cola moh, dinding manis. Popiah rangup Lady Maria. Jangan lupa, saudara, kata Coca-Cola moh. Ya. Baik, saudara, tajuk bicara kita malam ini. Sebelum itu, saya mesti mengingatkan pimpinan negara. Jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir negara akan muflis. Ya, saudara Ismailis, itu pesanan saya saban hari. Sebab saya amat khawatir kalau negara kita berada dalam kesukaran bila pimpinan berbelanja tanpa had. Bicara kali malam ini adalah di jendela waktu. Apa yang saya maksudkan? Puan Nuridah Kamarudin. Puan Nuridah kata, benarlah tu macam bosku difitnah. Ya, saya tidak mahu terjebak dalam polemik. Tapi itulah keadaannya. Kita biarlah mahkamah menentukan. Baik, saudara. Bila kita berbicara soal di jendela waktu, jangan lupa pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, pekasam puyu si ikan betuk, lemak cabuk si anak parang. Terduduk merayu, terus dikutuk, asyik sibuk hendak menyerang. Itulah keadaan sekarang. Burung hantu si burung pungguk, benarkah ia merindui bulan? Hendak bersatu, tak mestinya mengangguk. Tak perlu beria, pilihlah jalan. Kalau nak bersatu pun pilihlah jalan sebenarnya, saudara. Baik, saudara. Semalam saya tak berkesempatan. Hari ini kita masuk segmen membedah pemikiran. Ini dalam segmen Gedung Ilmu. Pemikiran Za'bah, iaitu tokoh pemikir Melayu abad 20. Dan ini adalah curipan saya dapat daripada buku terbitan Dewan Bahasa yang dikirimkan oleh Tan Sri John Jaafar kepada saya. Menurut Za'bah, sesuatu yang amat bahaya apabila seorang itu hilang jati dirinya dan bangsanya turut terjerumus dalam tindakan yang menafikan perangai setiap orang bergantung pada dirinya sendiri. Mereka akan ketandusan semangat untuk berjuang dalam hidup. Bangsa akan terus menjadi lemah. Ini kekhawatiran Za'bah. Mereka akan tertinggal jauh ke belakang berbanding dengan bangsa dan orang lain meskipun tinggal di tempat sendiri. Akhirnya, kalau mereka jadi kuli, maka berkulilah selamanya. Jika mendapat kehidupan dengan berjual kuih, maka teruslah berjual kuih tanpa mahu berusaha lebih gigih lagi. Bidalan, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, terus menyelubungi kehidupan orang yang tidak mahu berusaha, dan lebih mendukacitakan apabila generasi atau anak mereka juga bakal mewarisi kepapaan dan kemiskinan yang berterusan kerana gagal menjadikan dirinya dicentuhi oleh generasi. Sebaliknya, andai mereka berusaha gigih tanpa mahu terjebak menjadi bangsa yang meminta-minta, pastinya situasi mampu merubah bangsanya untuk berjaya dalam hidup serta mampu menyayangi kaum lain mendatangi atau menumpang hidup di bumi merdeka ini. Ini pandangan saudara pemikir Za'bah dalam buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Jadi jangan kita mengharapkan daripada belas ihsan pada orang lain semata-mata, saudara. Saudara? Baik. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, jangan lupa bagi mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke channel YouTube, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas setiap suntingan yang anda lakukan. Malahan, apa-apa komen yang anda tulis, kiranya ia melanggar ketentuan ataupun ketetapan yang telah pun digariskan oleh Kementerian Komunikasi, anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, saudara. Dalam keadaan begini, saya harus menjelaskan ini adalah pencerahan politik yang berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Matlamat saya adalah untuk memberi pencerahan, memberi informasi supaya warga kita tidak boleh diperbodohkan oleh orang lain. Saudara, ingat, kalau saudara tidak bersetuju, tak ada masalah. Dan jika mahu menyantuni, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Jangan sesekali kita menjatuhkan hukum kepada orang
yang kita sendiri belum tahu, belum ada bukti yang nyata, saudara. Ini harapan saya. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, ya, saudara. Mat Spana, Ismail Omar, Tai Long, Shirun Basirun, Zaid Muhammad. Begitu juga dengan Amirit dan Zainal Abidin Muhammad Ali, Mat Ali, saudara Kamu Zaman. Saudara Kamu Zaman minta untuk saya live video, saya tak mampu, saya tak tahu, saya minta maaf, ya. Apa khabar Dewi Warna dan Abdullah Majid, saudara. Baik, saudara. Hari ini cuaca memang sejuk sedikit. Awal pagi tadi ada hujan. Dan saya ingin berpesan pada teman-teman semua, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, jaga diri baik-baik, saudara. Kerana memang tiba-tiba saja selepas sehari dua dia panas, lit-lit, tiba-tiba dia sejuk. Dan suhunya turun begitu mendadak. Dalam keadaan begini, kita mudah dijangkiti oleh sesama ataupun batuk. Saudara, dalam keadaan begitu, kalau sesama batuk, maka orang kata kita COVID. Sedangkan bukan semestinya COVID. Saudara Abdullah Manap, saudara Wanlah, Zaidi Mahmud, Muhammad Nur Ibrahim, saudara Muhammad Faizan, hai. Serta saudara Kamisan Dahlan, Saidi. Saya baru menerima kiriman tadi daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, iaitu yang mengumumkan senarai harga minyak masak yang tidak bersubsidi dan dijual dalam botol. Bagi 1 kilo harganya adalah RM7.70 sebetul. Bagi 2 kilogram RM14.70, 3 kilogram RM21.70 dan 5 kilogram RM34.70. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, penetapan harga minyak masak yang tidak bersubsidi ini dalam kemasan berbotol ditetapkan berdasarkan pada harga purata bulanan minyak sawit mentah ataupun crude palm oil CPO yang ditentukan oleh MPOB. Saudara, jadi setiap awal bulan berserta faktor-faktor lain yang berkaitan. Artinya bukan harga itu tetap. Terpulang macam dah harga minyak pula dah. Bagi saya masih tinggi, dulu RM15 saja. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita Puan Nora dari Setiawangsa. Ini berhubung tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Kerana tahun lalu bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun 2021 hingga bulan Julai 2022 pencaruman pada kumpulan wang simpanan pekerja, setiap pekerja cuma membayar 9% potongan gajinya. Tapi mulai bulan Julai dan masuk bulan Ogos ni kembali kepada asal, iaitu 11%. Daripada 9 naik 11%. Katanya berat jugalah bagi kaum pekerja. Memanglah itu simpanan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, warga memerlukan tunai. Walaupun 2%, saudara, kalaupun ini amat bernilai, saudara, bandingkanlah kalau katalah orang yang dapat gaji 7,000, maka dipotong 770, 130, sekitar 140. Dalam keadaan sekarang, jadi saya hairanlah bagaimana dah jadi Bendahari UMNO ni pun nampak gayanya yang bawa mula Tengku Zafrul masih belum lagi gagal, masih gagal menghayati perjuangan rakyat yang terkesan teruk akibat kejatuhan ekonomi. Kita mengharapkan jangan pula Tengku Zafrul terikut-ikut dengan rentak lama. Ini masalah kita nanti. Dah masuk UMNO ni, akhirnya orang akan meletakkan kesalahan pada pimpinan UMNO. Tengku Zafrul dah jadi Bendahari UMNO Selangor. Jadi sebab saya juga mendapat kiriman bahawa ramai juga penyimpan-penyimpan yang dalam kumpulan wang simpanan pekerja di mana masih lagi berbaki lebih daripada 50,000. Mereka mengharapkan kalau boleh diizinkan untuk dikeluarkan wang mereka dari tabung tersebut sekitar antara 5,000 ke 10,000 untuk meneruskan kehidupan, kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tiada pendapatan. Jadi seharusnya Tengku Zafrul memikirkan persoalan ini. Bukan menaikkan dia punya kadar caruman. Naik kadar caruman betul untuk menambahkan tabungan, tetapi dalam keadaan sekarang ni kita memerlukan tunai. Jadi saya haraplah Menteri Kewangan peka lah. Jangan ikut sangat dengan by book rule, dengan apa yang tertulis dalam buku. Sebab
apa-apa yang dilakukan oleh Tengku Zafrul nanti, maka membuatkan rakyat benci pada UMNO. Ini keadaannya. Saudara, saya haraplah pimpinan di Selangor dapatlah berbisik dengan Tengku Zafrul. Kau boleh tahan dulu. Walaupun antara 9% naik 9%, cuma 2%, tetapi masih lagi berarti bagi kaum pekerja. Dalam keadaan sekarang, bayangkanlah kalau gaji mereka 1,500, potong 11%, RM15, saya tak silap saya. 1,500 apa, mungkin RM15, tak tahu berapa. Tetapi 150. Kalau 150 besar, berbeza dengan RM90. Itu keadaannya, saudara. Dan saya juga mendapat kiriman tentang bagaimana masalah untuk warga kita untuk membarui pasport antarabangsanya. Dulu boleh terus masuk ke UTC yang diasaskan, diwujudkan oleh Datuk Seri Najib dulu. Zaman Datuk Seri Najib kita ada UTC. Jadi siapa nak berurusan dengan immigration, pergi saja ke immigration, tunjuk pasport lama ataupun borang untuk mendapatkan pasport antarabangsa. Ada kamera, ambil gambar, snap. Dan ini tidak berlaku dah sekarang. Kabarnya saya tak tahulah bahawa sejak Mei 2022 ini membarui pasport tidak boleh dilakukan secara walk-in ataupun terus masuk, kena jumpa. Jadi kena ambil gambar di kedai gambar. Kena beritahu tuan punya kedai gambar tu saya nak buat pasport online. Jangan pula kata nak buat gambar pasport yang dicetak. Saya gambar pasport online. Jadi ini dua benda yang berbeza. Nanti kedai gambar akan bagi soft copy gambar kita yang dia dah adjust. Saya pesan, jangan pula kita ambil sendiri, selfie sendiri. Tak boleh. Saudara. Kemudian, bila kita balik ke rumah, kena buka website immigration. Isi maklumat, upload gambar. Kemudian buat bayaran online. Itu keadaannya. Kalau usia 18 tahun ke bawah, kenalah upload pula surat beranak yang file size-nya 220. Apa benda entah. Lebih dari itu, tak diterima katanya. Jadi, dalam keadaan begini, nak scan dalam iPhone atau upload, kena nakkan saiz yang ditetapkan. Kemudian, setelah buat bayaran, kita pre-receipt, tunggu pula email yang menyatakan pasport dah siap atau belum. Kalau tak dapat email selepas 3 hari, baru boleh datang ke pejabat immigration. Itu keadaan, saudara. Bukan menyenangkan. Bertambah menyusahkan. Kita ada dulu UTC. Impian Datuk Seri Najib tu hari, semua daerah ada UTC. Maka rakyat boleh terus pergi UTC berurusan dengan jabatan kerajaan. Nampak guys, sekarang ni tak tahulah. Ini gambaran yang saya dapat. Cuma yang katanya yang boleh walk in hanya warga emas ataupun first timer nak buat pasport, kanak-kanak usia bawah 12 tahun ataupun pasportnya rosak ataupun nak pergi haji. Mungkin juga untuk belajar di luar negara. Tak tahulah. Yang lain tu Google aja lah. Dalam keadaan begini, saya menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Raja Abdullah, yang menzahirkan kegengeriannya apabila ada sekarang ni memang sedang berlegar dalam YouTube sekumpulan anak muda menyanyikan lagu, kononnya mereka nak tawan Kuala Lumpur, nak tawan Ipoh dan sebagainya. Mereka menggunakan katanya nak merampas bandar-bandar di Malaysia, menggunakan peluang mengundi. Memanglah anak muda sekarang ni. Oleh itu, kita harus memujuk anak-anak muda, warga bangsa kita untuk keluar mengundi. Bukan keluar mengundi pembangkang. Ini gambarannya saya. Ya, kita kena insaf. Bagaimana di Parlimen minggu lalu telah didedahkan terdapat sejumlah 1.2 juta warga dari negara China yang berada di negara kita ini yang tidak keluar. Mereka datang sekitar 6 juta ke 7 juta, tapi 1.2 juta masih berada. Dan bila adanya skim membuat pasport, membuat melekat pengenalan, apakah ini juga perancangan dari segi politik mereka? Jangan sampai, kata Raja Abdullah, kita ini menang sorak kampung Tegadai. Ini sekadar peringatan, saudara. Bukan untuk membenci sesiapa, saudara. Usai cerita itu, saya agak... Tadi saya nampak, tadi Datuk Seri Tajuddin, semalam lah. Ahli Parlimen Pasir Salak. Datuk Seri Tajuddin yang mengutarakan persoalan
bagaimana kompleks Pasir Salak itu sekarang ni sudah jadi usang, tidak diperbaiki. Jadi kita bila sebut soal semangat bangsa tu, nak tengok filem Mak Kilau berjuta-juta ramainya pergi menonton, tetapi kesan sejarah yang ada di Pasir Salak terbiar. Saya pernah pergi, saya melihat bagaimana rumah kutai yang berusia 126 tahun. Usianya rumah kutai itu 126 tahun. Kini reput dan terbiar. Malahan dikatakan rumah itu berhantu pula dah. Ya, keadaan ini membuatkan masyarakat tempatan mendesak, khususnya kerajaan negeri ataupun Kementerian Pelancongan, segeralah memperbaiki kompleks tersebut. Saudara, jangan kita nafikan. Ya, saudara, kalau saya teringatlah waktu saya belajar di London dulu apa semua tu, rumah yang didiami oleh sesiapa orang ternama, usianya ratusan tahun masih kekal. Mereka tidak akan robohkan. Tapi kita di sini rumah kompleks pahlawan Pasir Salak, Majarela terbiar, dibina dengan ratusan juta, terbiar begitu saya. Puluhan juta kabarnya dibina pusat pelancongan itu. Rumah kutai itu pula rumah tempat kediaman Datuk Mahathir, dan dikatakan pula berhantu. Ini keadaan saya haraplah pimpinan di Pasir Salak ataupun di negeri Perak, Datuk Syarani, silalah beri perhatian yang khusus untuk memperbaiki semula agar kompleks tersebut dapat dijadikan tempat untuk warga bangsa kita melihat kesan sejarah perjuangan anak bangsa kita. Saya cuma nak ketawa lah bila Menteri Besar Kedah lebay ni, dia kata rezap Kedah sekarang ni meningkat ada 600 juta. Saya pun tak tahulah. Mereka ni sekarang ni nak puji diri buat apa? Sebab orang tahu waktu kamu mengambil alih dulu berapa banyak. Kata dia masa dia ambil alih dulu 40 juta. Peninggalan Mukris. Sekarang ni 600 juta. Semua itu bukannya merupakan pendapatan negeri. Rezap pada tahun-tahun sebelumnya 70.6 juta 2016. 153.92 juta 2017, 74.57 juta 2018, dan 320 juta 2019. Jadi di bawah Menteri Pentadbiran Menteri Besar sekarang ni, bermula pada tahun 02-020 dengan kutipan sebanyak 350 juta itu, katanya peningkatan kutipan sebanyak 30 juta saja jika hendak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang kita mengakui era Mukris tu memang adalah masalah, tapi walaupun berlaku penguncupan, tetapi pendapatan itu kekal kerana itu adalah merupakan penghasilan warga Kedah. Jangan kita banggakan, bukan ada kilang-kilang besar pun. Itu gambarannya, saudara. Jadi kepada Menteri Besar Kedah tu, janganlah membanggakan diri tak menentu. Kalau anda benar-benar mentadbir negeri dengan baik, maka negeri itu mempunyai pendapatan ekonomi yang mantap. Bolehlah nak cakapkan. Tapi kalau hanya sekadar lip service ataupun hanya sekadar nak membanggakan diri, sudahlah. Orang dapat melihat, warga Kedah dapat melihat. Bukan itu jaminannya, saudara. Sebenarnya, saudara, hari ini genap setahun pemimpin UMNO, khususnya ahli Parlimen UMNO, menarik sokongan terhadap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan hari ini juga genaplah setahun orang seperti Datuk Sri Syamsul Nasarah sebagai Menteri Tenaga, Datuk Jazlan dan beberapa orang lagi ahli Parlimen UMNO menarik sokongan, dan jadilah dalam tempoh dalam seminggu dua, jadilah yang bawa Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Genap setahun. Dan terpulanglah. Apakah beliau masih bersyukur? Apakah beliau masih mau mengekalkan kuasanya? Nak sambung sampai 2 tahun, terpulang. Dia yang diberi kuasa, diberi mandat. Tapi bagi saya lah, lagi lama ditangguhkan pilihan raya umum ini, maka besar kemungkinan bertambah sukar kita untuk menghadapi pemilihan nanti, saudara. Kerana saudara lihat sendiri, hari ini Tengku Maimun, Tuan Mat, beliau sendiri turun ke Pulau Pinang untuk mempengusikan perbicaraan di Mahkamah Persekutuan Perlembagaan berhubung Undang-Undang Negeri Pulau Pinang yang menyatakan seseorang ahli Dewan Undangan Negeri
perlu meletak jawatan atau dipecat selepas lompat parti. Artinya Pulau Pinang mendahului. Parlimen baru dah 3-4 hari luluskan. Tapi di Pulau Pinang mereka telah meluluskan lebih awal. Dan menurut Tengku Maimun, selaku pengurusi ketua kepada panel 7 hakim, beliau yang mengarahkan agar kes saman 4 adun negeri yang mencabar usul yang dikemukakan oleh speaker semasa mesyuarat DUN Oktober 2020 dulu untuk mengosongkan kursi mereka telah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Panel 7 hakim memutuskan demikian setelah mendapati hak individu untuk berpersatuan tidak terjejas namun tertakluk pada undang-undang yang telah pun digubal oleh kerajaan negeri. Pada 2020 dulu, saudara, 4 adun itu adun Sungai Aceh, yang Muhammad Zulkifli Ibrahim, Afif Baharudin, adun Seberang Jaya, Khalid Mehtab, Mat Ishak, adun Bertam, dan Zulkifli Mat Lazim, adun Teluk Bahang. Kalau tak silap saya, mereka ini adalah ahli adun yang mewakili Parti Keadilan dan mengisyaratkan dirinya bebas. Maka Dewan Undangan Negeri memutuskan mereka perlu mengosongkan. Sabar aku kau lama. Saya tengah nak masuk bab ni, saudara. Dan saudara, hari ni juga, saudara, malam ni juga ada kabarnya Dr. Mahathir melancarkan gabungan Parti Nasional. Katanya mengadakan solat dan tahlil di Yayasan Perdana. Tapi bagaimanapun kabarnya kehadiran sekitar dalam 300 ke 400 orang saja. Malahan Dr. Mahathir menafikan bahawa beliau adalah salah satu untuk dilabelkan sebagai katak politik. Dan dia katanya sentiasa berpegang pada prinsip. Menurut Dr. Mahathir, dia kata saya keluar UMNO hanya kerana banyak perkara tidak beretika berlaku di sana. Jadi dia bukan melompat parti. Bukan katak lah katanya. Saudara, jadi bagi saya lah, apa-apa pun Parti Pejuang ni kita ucapkan selamat. Selamat untuk mereka meneruskan perjuangan atas keyakinan mereka. Tapi saya nampak, minta maaf lah, ada tadi saya terima kiriman daripada kakak saya. Dia kata dengan gabungan itu apakah akan menggugat kestabilan UMNO Barisan Nasional. Saya kata minta maaf. Saya minta maaf. Dapatan saya bagaimana yang saya terangkan sahabat malam, UMNO masih lagi mantap, tetapi harus bekerja keras. Kalau tidak, undi-undi itu nanti pindah pada keadilan. 2 parti saja yang akan yang masih lagi mendapat kepercayaan. Bagi saya lain parti tidak ada. Dan mungkin agaknya kerana itu, menurut Susah Agung Parti PBM ataupun Perikatan Nasional, Datuk Hamzah Zainuddin, dia kata besok dia nak berjumpa dengan Yang Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan perjanjian antara Perdana Menteri dengan Perikatan Nasional. Jadi dia kata pada 28 Julai lalu Perikatan Nasional menzahirkan kekecewaan mereka terhadap Datuk Seri Sabri kerana dikatakan tidak bersungguh-sungguh memenuhi terma penting yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Bagi kita sebagai ahli UMNO, itu antara kau dengan Perdana Menteri lah. UMNO tak masuk campur kerana itu bukan merupakan perjanjian antara UMNO dan Parti Perikatan Nasional. Dan pada 2 Julai dulu, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin, dia kata dia telah pun bertemu dengan Perdana Menteri untuk membincang termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Itu antara korang lah. Kita tak mau ambil tahu. Sebab itu, menurut saudara Datuk Syakar, Datuk Syakar Samsudin, selaku Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, dia kata, kalaulah Perikatan Nasional masih mendesak jawatan timbalan Perdana Menteri, eloklah dibubarkan saja parlimen ini. Kerana pembubaran parlimen dilihat sebagai penyelesaian terbaik. Tak payah nak bergaduh. Bubar saja parlimen, biar serahkan pada rakyat. Rakyat ketika ini sedang dihimpit dengan penihak. Tak kiralah daripada pelbagai latar belakang politik. Sepatutnya mereka duduk semeja membincangkan soal bagaimana boleh mencari penyelesaian kepada isu yang membelenggu rakyat. Bukan soal jawatan. Jadi nampaknya mereka masih lagi nak bercakap soal jawatan. Kepentingan rakyat dikesampingkan.
Jadi, menurut Datuk Syakal lagi, sebarang pelantikan baru bagi jawatan dalam kabinet, termasuklah kalau mereka menuntut timbalan Perdana Menteri, ya, memang tidak diperlukan di sana. Jika kerajaan tetap membuat keputusan melantik TPM, tentunya lah rakyat akan merasakan bahawa ini adalah merupakan satu lagi pembaziran yang tidak perlu. Malahan ahli kabinet yang ada sekarang ni pun dah ramai. Rakyat. Jadi jika desakan terus berlaku terhadap apa ini yang awak Perdana Menteri, sewajarnya lah bubarkan saja parlimen. Itu sajalah saudara. Kerana bagaimana pandangan saudara Syam Jalil. Saudara Syam Jalil dia kata Barisan Nasional akan dihukum seandainya menerima kata-kata ini untuk bernaung bersama dengan BN. Ini sejajar dengan permintaan ataupun kenyataan Presiden Parti Bumiputra Malaysia PBM, Datuk Zuraidah Kamaluddin. Dia tadi buat kenyataan bahawa dia kata bahawa parti PBM telah pun membuat permohonan untuk menyertai Barisan Nasional. Katanya dah 3 minggu dah hantar surat, tapi belum berjawab lagi. Saya nak buat penjelasan di sini. Bukan mudah untuk mana-mana parti menyertai Barisan Nasional. Kerana syarat pertama-tama sekali apabila diadakan mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional, keputusan sama ada menerima mana-mana parti untuk menyertai anggota ataupun menyertai gabungan Barisan Nasional ini mesti diputuskan secara sebulat suara. Tak boleh seorang pun membangkang. Kalau seorang membangkang, maka tak boleh diterima. Itu adalah cara Barisan Nasional. Dia bukan boleh kerana dia ada pengaruh maka terima. Tidak begitu saya. Kalau anda bukan kerabat dalam parti Barisan Nasional, anda tidak boleh diterima sebagai warga Barisan Nasional. Yang boleh hanya sekadar BN friendly. Lihatlah Parti Cinta Malaysia, Parti Makal Sakti, saudara dulu MIG, Parti Indian Muslim, banyaklah ada 5-6 parti ya saya rasa. Dan mereka kekal duduk di luar gabungan Barisan Nasional hanya sekadar parti friendly Barisan Nasional. Jadi Zuraidah ni tak usahlah. Tak usah nak menjerit lah. Saya dah bagi tempoh 3 minggu, masih lagi belum ada jawapan. Bagi saya tidak mungkin. Kerana banyak lagi parti-parti lain yang tak diterima. Parti Cinta Malaysia, sahabat saya Major Huang, saya ingat tak silap saya dah 15 tahun, teruslah kekal sebagai BN friendly dengan menunjukkan kesetiaan pada Barisan Nasional yang tidak berbelah bagi. Semua aktiviti Barisan Nasional dia hadir, tiap-tiap kali pilihan raya dia menyokong, berkempen, pun tidak menjadi kerabat kepada Barisan Nasional, hanya sekadar BN friendly. Takkanlah kamu yang melompat daripada PKR masuk PBM, melompat PBM, tubuh parti PBM nak masuk Barisan Nasional. Tak, maaf dah. Sebab itu saya nak pesanlah pada teman-teman kita yang menaikkan spanduk di Ampang. Kami tidak mahu Zuraidah menyertai Barisan Nasional. Tak payah buat, rugi duit je. Tak perlu kita nak unjuk rasa ke, nak nyatakan kita tak bersetuju dan sebagainya. Kerana saya tidak mungkin Datuk Seri Zahid Hamidi, walaupun beliau mengatakan memang ada sekitar 5 buah parti yang memohon untuk menyertai Barisan Nasional, tapi tidak akan diterima. Syaratnya mesti disetujui, kena setuju, MIC kena setuju, PBRS kena setuju dan UMNO kena setuju. Gabungan menyertai parti yang ada dalam gabungan. Kalau kata rasa hebat sangat, masuklah PBRS. Declare sebagai ahli anggota parti, masuk PBRS. Tapi tidak bolehlah masuk secara itu caranya saudara. Kata-kata semurid lompat masuk. Barisan Nasional adalah parti yang tersusun rapat. Saudara Puan Zarah Arfah dia kata UMNO BN terbaik dulu, kini dan selamanya. Ini saya bagi pencerahan saudara supaya kita faham dan tak perlu rasa gusar. Biarlah dia nak menjerit. Biarlah. Tapi kalau dia katakan bahawa bukan saya tak nak bersama dengan BN, saya nak bersama dengan BN, tapi BN tak terima saya, kononnya untuk menagih simpati, benda ini bagi saya cerita lapuk.
Tidak ada dalam peruntukan Barisan Nasional menerima mana-mana parti untuk menganggotai Barisan Nasional tanpa kelulusan 4 anggota. Kalau satu menolak, maka tolak semua. Bukan artinya, okey, majoriti dalam parti, dan 4 orang, 3 orang bersetuju, seorang tak bersetuju. Tak boleh. Dia keempat-empat. Unanimous decisions. Ya, saudara, saya haraplah agar anda semua faham, tak perlu digusarkan. Teruskan tugas anda untuk menyantuni dan berjuang melalui UMNO. Saudara, malam ini sebenarnya ada banyak persoalan, tapi sebab tadi saya terfikir, lama-lama saya fikir, eloklah saya menjelaskan pada anda semua dengan jelas. Supaya masalah sekarang ni, saya nampak serangan mula musim pilihan raya. Saya nampak serangan pemimpin UMNO di peringkat Menteri Besar ataupun Ketua Perhubungan Negeri dah mula menyerang. Macam-macam cerita. Saya minta kita ni, kalau nak main politik ataupun mencaturkan politik, jujurlah pada diri dan jujurlah pada situasi. Saya selalu menekankan, no one is... ni mereka ganggu saya, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Tak apa, saudara. Kalau banyak sangat gangguan, lari kepada Instagram, saudara. Saya nampak ni dah 10 kali dah gangguan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak mengapa, saudara, saya akan meneruskan pencerahan saya. Sebab saya melihat banyak sangat tulisan ni, Jekom ni memburukkan pimpinan UMNO. Terutama yang sekarang ni teruk diserang ada si Najib. Lepas satu, serangan tak berhenti, bertali arus. Sedangkan saya mengatakan kita mesti jujur. Biarlah mahkamah menentukan siapa kita nak menjatuhkan hukuman. Jangan dengar saja tuduhan maka percaya. Itu satu benda yang membahaya pada diri kita dan membuatkan kita ni terjebak dalam kumpulan fitnah ataupun penghasut. Bukan kerana saya nak puji Salat Najib, tidak. Tapi biar berpijak di bumi nyata. Kita tunggu, kita dengar, kita warga cinta damai. Tak seharusnya kita terus mengikut menjatuhkan hukuman. Saya kalau nak menuduh, sebab itu saudara, saya tidak pernah menuduh parti-parti lain. Orang bertanya dengan saya, kenapa saya marah dengan lebay-lebay dalam PAS? Kerana saya marah mereka bercakap bohong. Sebelum jadi pemimpin, sebelum berada dalam kerajaan, berjadi macam itu ini. Nak mengharamkan arak, nak mengharamkan judi, nak mewujudkan rang RUU, pindahan 355. Tapi kini mereka dah ada dalam kerajaan. Dengan adanya dalam kerajaan, kilang harap, Kasberg pun menambahkan modalnya. Diam. Bila nak penambahan keputusan Ramadan, silap saya daripada 12 kepada 28. Diam. Malahan saya pergilah ke Langkawi, menteri besarnya daripada PAS. Dia katakan lebay ni. Kalau nak mengharamkan, kenapa Langkawi tidak mengharamkan araknya? Okeylah, dia kata di Kelantan kita buat. Kenapa tak buat di Kedah? Jadi jangan cakap tak suka bikin. Itu yang buat saya marah. Dulu waktu kita, masa mereka tidak bersama kita, saya marahlah dengan amanat itu dan ini. Saya melihat perpecahan bangsa kita, umat kita. Tapi lah, terima. Bila wujudnya muafakat nasional. Tapi siapa yang memecah belahkan muafakat nasional? Saya masih dapat melihat bagaimana timbalan Presiden Pilihan Raya PR14. Kalau kita memerintah PTPTN percuma pada semua peminjam. Nah, sekarang ni kamu dah jadi menteri. Kenapa tak buat? Kenapa tak katakan cakap tak supaya bikin? Bagi saya, kenapa bila beliau keluar saya daripada UMNO, mengatakan parti UMNO ni parti perompak penyamun. Parti UMNO. Jadi saya terasa terhina. Apakah saya korup? Berjuta warga UMNO dituduh. Sebab itu saya marah kepada beliau. Bertambah marah saya apabila dia jadi Perdana Menteri yang disokong oleh UMNO. Apa keputusan yang dia buat? Menyusahkan rakyat. Nak kata tak ada duit, ambil duit 600 bilion. Tak tahu ke mana. Kononnya untuk rangsangan ekonomi. Apa dah jadi? Mana pergi duit itu? Tambahan lagi, kononnya untuk COVID dan sebagainya. Rakyat dikurung. Itu yang membuatkan saya marah. Bukan saya benci, tidak. Saya tidak mau menjatuhkan hukuman. Itu soal peribadi, saudara. Itu soal peribadi. Begitu. Dulu memang saya mengaku. Saya adalah antara pendukung beliau sebagai Perdana Menteri waktu beliau jadi Presiden UMNO.
Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Presiden UMNO. Waktu Datuk Seri Najib jadi Ketua Pemuda. Waktu itu. Kerana kita merasakan apabila UMNO diharamkan, saya kecewa, tapi diwujudkan balik. Bagaimanapun sekarang ini, setelah beliau bersara di jawatan Perdana Menteri, dia nak menjalankan UMNO. Terbukti bila dia mewujudkan gagasan Pakatan Harapan. Ingatkan, okeylah kita diam. Saya diam lagi masa itu, saudara. Saya masih lagi tidak menuntut sesuatu. Tapi saya boleh melihat kehancuran demi kehancuran dilakukan olehnya. Maka saya kata, artinya sokongan saya selama ini tak betul. Malahkanlah penyokong kuat yang bermakna tegur Razali Hamzah. Saya menyebelahi tim A waktu itu. Tapi selepas itu, setelah saya melihat, membuat kajian demi kajian, ternyata apa yang dilabelkan pada Yang Berhormat Tegur Razali itu adalah satu pembohongan. Satu tindakan mereka berbohong dan mengganggu fikiran saya untuk percaya. Akhirnya saya rasa saya terpedaya. Sebab itu saya terus terang, saya orang yang berpijak di bumi nyata. Saya pergi menghadap Yang Berhormat Tegur Razali. Saya mohon maaf. Saya Parti minta maaf, mohon ampun kerana saya tidak bersabar dengan you. Tegur Razali kata, tak apa, tak ada masalah. Dia kata, yang sudah tu sudahlah. Kita santunilah warga kita. Jadi saya melihat jasa-jasa yang dilakukan, yang dibuat oleh Yang Berhormat Tegur Razali Hamzah, mewujudkan Petronas, Bank Bumi Putra, macam-macam dia buat. Tetapi semua itu dijadikan fitnah. Tapi siapa yang merompak? Siapa yang menyamun? Bukan sikit, saya ratusan bilion wang negara yang disapu oleh koloni-koloninya. Dan malahan legasi Tun Razak dihancurkan. Saya berbual dengan Tegur Razali. Kenapa sebenarnya you melawan Dr. Mahathir? Kerana Dr. Mahathir mewujudkan dasar pengesuasaan. Saya tak bersetuju. Saya mahulah mempertahankan dasar ekonomi baru. Supaya kek ekonomi ini, itu kenyataan Tegur Razali. Barulah saya tahu. Dan saya menyesal. Sebab itu saya menyokong beliau. Tidak berhenti saya. Sampai saat ini saya masih lagi mendukung Yang Berhormat Tegur Razali Hamzah. Kerana saya lihat dia tidak retaliate. Jadi orang nak tuduh apa pun tuduhlah. Ini keadaannya. Begitu juga bila saya menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya orang kata kenapa disokong? Saya kata mana buktinya yang dia ni merompak menyamun. Buktikan. Jangan kita dengar saja tuduhan terus percaya. Saya sudah melakukan kesilapan masa silam. Dan I won't repeat my mistake. Sebab perbicaraan masih dijalankan. Dan terbukti apabila pendakwa raya dalam mahkamah katakan Datuk Zahid gunakan duit Yayasan Akabudi ini beli 2 unit banglo. Saudara, 2 unit banglo dekat rumahnya di Country High. Dan kemarin dulu bila hakim pergi ke Yayasan Al-Falaq dan juga surau, ternyata bahawa semua itu digunakan bukan untuk peribadi. Dan tapi orang tak mau terima. Sebab itu saya hairanlah teman-teman. Saya mengajak teman-teman berlapang dada kita sedikit. Tarik nafas, saudara. Saya nak bercakap ni tentang pada adik-adik dan peringkat anak-anak saya. Jangan anda melihat beliau dengan penuh kebencian. Apa salahnya? Apakah kerana beliau memimpin Parti UMNO? Maka perlu diserang seperti itu. Begitu juga bila anda menyerang, mengatakan Tun Najib begitu begini, masih lagi perbicaraan. Saya hanya akan percaya, saya hanya akan yakin kalau di mahkamah nanti ada mahkamah, bawa Jolo, bawa kaum kerabat Jolo, bawa ini Zeti, bawa suami Zeti, bawa Nek Faizal, dan percayakanlah kalau mahkamah mendapati Datuk Najib bersalahlah. Itu cerita dia saya. Tapi dalam kesemua permasalahan ini Datuk Najib seorang yang kena. Saya bukan nak membela beliau, tetapi saya kata justice is not only to be seen, it must be proven to be seen. Keadilan bukan hanya nak diperlihatkan atau dipertontonkan, ia mesti dilakukan. Adilkah seseorang di mana yang lain lepas bebas, dapat beratus-ratus juta dan sebagainya? Akhirnya seorang yang dituduh, lepas itu kita percaya dia yang melakukan semua tu. Bagi saya tidak ada keadilan. Kita Islam, saudara. Kita orang kata, orang kampung saya kata tongan tonggik semayang. Tapi bila sampai-sampai begini, kita sanggup melakukan satu tindakan, satu keputusan pada diri kita yang menyalahi. Islam menuntut keadilan. Begitu juga pada Datuk Zahid. Masih lagi bicara, biarlah. Dan sekarang ini terbukti. Bawa bercara di Mahkamah Shah Alam, orang yang mengatakan bagi duit pada Datuk Zahid itu juga mengaku bagi pada Dr. Mahathir, bagi pada Tan Sri Muhyiddin, bagi pada ramailah menteri.
Khadijah Mauludin pun dapat, apa Riza Marika pun dapat. Kenapa seorang saja dituduhkan rasuah? Yang lain tu apa dia? Sebab itu saya amat gembira apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wan Junaidi mengatakan bahawa semua mereka tersebut itu akan disiasat. Alhamdulillah, siasatlah. Tapi dalam pada begitu, jangan kamu meletakkan seorang saja. Apakah kerana kita benci saya? Jangan kita benci. Begitu juga di negeri-negeri. Saya bukanlah saya benci sangat. Cuma macam di Kelantan tu, saya meluatlah. Amar bercakap pumpang. Kononnya bila orang katakan bahawa masalah air apa semua, saya dengar dia punya ucapan dalam media sosial. Kerajaan negeri berbelanja 40 juta untuk rakyat. Apa masalahnya guna 4 juta beli Mercedes? Saya tepuk dahi. Kamu cuba untuk menghalalkan perbuatan kamu di saat rakyat susah. Nak membela kononnya keputusan kerajaan negeri menggunakan wang. Tak tahulah wang itu sama ada wang ehsan ke ataupun wang royalty ke, tak tahulah. Tapi dia kata dia 40 juta tu untuk kepentingan rakyat, 4 juta beli Mercedes. Saya kata, apa alasan ni? Apa alasan yang kamu nak perkukuhkan bahawa untuk menghalalkan pembelian kereta Mercedes? Ini yang saya katakan, pandangan mereka, cara mereka. Begitu juga dengan Datuk Anwar Ibrahim. Saya tak pernah menyerang beliau. Kerana bila beliau dibawa ke mahkamah, tuduhan melakukan liwat siri pertama dulu, saya diam. Saya nak dengar apa mahkamah. Dan akhirnya terbukti apa yang saya yakin, satu fitnah. Apabila beliau dihukum bukan kerana perbuatan liwat, yang semua bawa naiklah, turun naik, saudara. Jangan lupa, tilam, bantal, kain cadar, bawa ke mahkamah. Akhirnya dia didapati bersalah kerana meminta Ketua Polis Negara. Sebelum tu bukan Ketua Polis Negara, sebagai Ketua Pengarah Siasatan Jenayah, untuk memanggil orang yang menuduh dia, yang melakukan onar apa semua tu, mengatakan dia melakukan liwat sebagainya, untuk to turn down. Alasannya kerana waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri mengarahkan polis, ada kepentingan peribadi. Maka 6 tahun. 5 tahun, ya, 5 tahun. Itu gambarannya saudara. Sebab itu sampai hari ini saya tidak menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak kata dia ini tak layak dia Perdana Menteri, belum teruji lagi. Dulu masa dia jadi baru keluar dari penjara, Dr. Mahathir janji tak melaksanakan pun. Begitu juga bila orang tanya kenapa saya tak menyerang Nurul Izzah, saya kena serang pasal apa? Why? Apa keburukan, apa benda yang buruk yang dilakukan oleh Nurul Izzah? Tak ada. Hanya kerana rumah tangganya berantakan, jodoh tak kesampaian, berlaku perceraian. Takkan itu kita nak penalize dia? Asalkan dia tidak melakukan onar dalam perjuangan politik. Jangan kita serang dia kalau janda. Berapa ratus ribu janda yang ada. Jangan kita menghina. Saya dalam keadaan begini, saudara, saya minta lah, saudara Kuala Lumpur 2 kali kes lewat, itu pun tak susah nak dibuktikan. Saudara, dalam Islam kamu kena mendatangkan 4 saksi yang benar-benar melihat. Sebab itu sampai saat ini saya pun tak campur pun kisah Azmin berada ke pedang dengan Haziq. Macam-macam. Datuk Luqman Adam sebab dia tengok video tu, saya tak tengok video. Datuk Luqman Adam bawa video itu pergi sampai ke England, bawa rata satu dunia untuk mengesahkan itu Azmin Ali dengan Haziq berlawan pedang. Saya kata saya tak tengok. Lebih baik saya ambil keputusan, saya diam. Jadi kita ni sebagai warga cinta damai, tak sepatutnya kita menjatuhkan hukum. Kalau polis tak ambil tindakan lagi, mahkamah tidak membicarakan, tunggulah. Jangan risau. Kes laga pedang Azmin dengan Haziq ini pasti akan terungkai juga nanti. Sebab undang-undang ini dia kekal selamanya. Dia tak ada tempoh, tidak ada jeda waktu 15 tahun habis. Tidak. Sabarlah. Nanti kita tahulah pedang siapa yang masuk ke sarung siapa. Itu saja saudara. Jangan kita menjatuhkan hukuman. Tetapi kenapa saya marah? Saya marah disebabkan dia menggunakan wang negara. Pergi ke luar negara, tak dapat hasil. Balik menceritakan bahawa kita dapat pelaburan bilion, pelaburan ni bilion. Hasilnya mana? Jangan tipu kita, jangan tipu rakyat. Soal kamu melompat daripada Parti Keadilan, mengadakan langkah Sheraton, itu usaha kamu lah, saya tak ambil kisah. Saya tahu. Malah saya dapat tahu juga ada warga UMNO yang jumpa dengan Azmin.
Waktu dia jadi menteri ekonomi dulu. Di rumah dia ada pertemuan. Saya tak dapat pengesahan. Saya tahu, bukan tak tahu. Sehinggalah berlaku langkah Sheraton. Jadi saya harap warga kita ni jangan mudah bila ada tuduhan terus percaya. Apakah begini akhirnya? Kalau inilah amalan politik kita, sampai bila pun bangsa kita tidak akan maju. Sebab untuk mencipta sesuatu fitnah mudah. Tapi untuk merongkai, untuk membersihkan setiap fitnah itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Saya melihat bagaimana fitnah dicipta zaman era Dr. Mahathir. Kerana dia marah dengan Tengku Razali. Dr. Mahathir dan Tengku Razali tak bersetuju dengan pandangan itu. Dan Tengku Razali lawan dia. Maka dicipta fitnah. Ada orang mencipta kononnya bangunan PWTC itu dibuat dengan paip air pun daripada emas untuk bilik Tengku Razali Hamzah. Saya pergi tak ada pun. Malahan dia dengan redha hati. Warga UMNO kena ingat. Tanah, keseluruhan tanah yang ada di PWTC, termasuklah pejabat UMNO itu, adalah merupakan tanah milik Tengku Razali yang dia beli sendiri dengan menggunakan duit dia sendiri. Dan akhirnya terbenalah satu bangunan yang begitu indah, yang begitu dimegahkan. Tak ada pula dia nak klaim. Tak ada mengatakan, ini bangunan ni tanah saya. Tak ada. Ini milik UMNO. Jadi saudara, kita kadang-kadang kita marah. Kita selalu marah pada orang kalau orang tu mempunyai kekayaan, kita benci. Kenapa? Begitu juga dengan Zahid Hamidi. Dia kaya sebelum dia masuk jadi ahli parlimen. Waktu dia jadi susah politik kepada Datuk Seri Najib. Waktu itu saudara jangan lupa. Jangan saudara lupa. Dalam pilihan raya 2018, pilihan raya ke-14, Dr. Mahathir mengatakan, ingat saya ulang balik, sebab waktu itu saya geleng kepala. Dia kata ada seorang ketua pemuda membuat satu mengisytiharkan dia memiliki harta 350 juta. Dia tuju pada Zahid Hamidi lah. Tapi waktu itu Zahid Hamidi 350 dia jadi ketua pemuda. Dia dah kaya raya. Jadi wang yang dia ada tu dia buatlah masjid, dia buat yayasan Al-Falaq, dia buat tahfiz, derma untuk bajikan. Bagi dia nak menyucikan. Sebab Allah SWT mengatakan, bila kamu kaya, sucikanlah kekayaan yang kamu miliki itu dengan kerja amal ibadat. Berapa ramai orang yang dihantar pergi Mekah, berapa ramai. Bukan saya nak menguji, tidak saudara. Tapi tidak adil untuk kita menghukum. Kerana benci. Benci itu dibuat-buat. Ini tak baik saudara. Jangan. Kenapa kita nak, sedangkan hidup kita ni penuh dengan berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa. Perlu apa ditambah lagi dosa-dosa yang tak sepatutnya? Tuduh Datuk Najib. Biarlah. Pendakwa raya ada, saudara. Percayalah, bukan kaleng-kaleng, saudara. Pendakwa raya, Ram Sri Pam. Ram ni bekas hakim negara. Biarlah. Tunggulah perbicaraan. Ini bila Datuk Najib ambil Zahid Ibrahim, dah wujudkan persepsi, kononnya begitu, kononnya begini. Jangan. Saya mengajak warga kalau boleh tenang. Sekarang ini perbicaraan masih berjalan. Kita tunggu. Sama ada perbicaraan Datuk Seri Najib ke, perbicaraan Datuk Seri Rosmah ke, segalanya pasti akan terungkai. Tapi sekarang ini kita seolah tak mau terima hakikat. Bila dah tuduh saja percaya. Ini bahaya saudara. Begitu juga, tuduh saja pada Zahid Hamidi, semua percaya. Akhirnya, Presiden UMNO itu perompak, penyamar, sapu duit rakyat. Bila masa dia sapu duit rakyat? Ini juga tuduhan yang pernah dialami oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Dia dituduh macam-macam. Waktu Dr. Mahathir menjadi Presiden UMNO. Saya cakap terus terang, saya tidak membelah mana-mana. Saya warga parti yang cinta damai. Saya tidak akan mudah untuk saya percaya dengan sebarang tuduhan. Melainkan saya lihat, saya dengar dan saya perhatikan bahawa ia diadili. Saya mengajak teman-teman supaya kita berpolitiklah secara matang. Sebab itu saya katakan tadi, Zuraidah nak minta masuk Barisan Nasional. Tidak mungkin boleh berlaku. Kerana prasyarat untuk menyertai Barisan Nasional mesti dapat sekurang-kurangnya kesemua. Tidak ada seorang pun yang tak bersetuju. Dan hari ini kakak saya tanya dengan saya, Dr. Mahathir melancarkan dia punya parti gagasan nasional. Saya kata buatlah gagasan macam mana pun, rakyat tidak akan percaya lagi. Adanya Dr. Mahathir, adanya Tan Sri Muhyiddin, adanya puak-puak lebay ni. Saya
keberadaan mereka itu melingkupkan lagi. Malahan besar kemungkinan hilang wang pertaruhan. Begitu juga kita dengar, saya dengar, tapi saya tak membesar-besarkan adanya pergeseran antara parti PBM dengan PAS. Kerana masing-masing sudah mula mengukur, kau ni betul nak bergaul dengan aku ke? Ataupun aku terpaksa bergaul dengan kamu ke? Dan nak menentukan kursinya dan sebagainya. Walaupun mereka telah pun menyelesaikan pemberian kursi untuk parti gerakan, untuk parti PBM, untuk parti PAS. Saya tak yakin benda ini akan dipersetujui. Sebab itu bila Zuraidah nak masuk pun kita tak akan terima lah. Sokong bolehlah kalau nak sokong, apa salahnya? Cuma saya nak mengajak teman-teman, jangan kita izinkan diri kita terjebak untuk mendahului keputusan hakim. Satu. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan segala gosip politik. Mudah saya. Dulu saya pernah bertugas sebagai wartawan hiburan. Macam-macam gosip ada, sedangkan tak ada pun. Artis ni kahwin dengan orang ni, artis ni ada skandal. Saya tidak pernah membuat benda-benda begitu. Bagi saya, apa yang saya dapat, kalau a truth confession, then oleh saya ledak. Kita harus berpijak di bumi nyata, nyatakan kebenaran. Warga cinta damai harus mencari kebenaran dan tidak meletakkan diri kita dengan segala gosip yang lentang pukang. Ingat saudara, negara memerlukan warisan yang benar-benar ikhlas, jujur. Negara memerlukan pemimpin yang tidak dicemarkan oleh warganya sendiri. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.